Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, tahniah pada semua yang join malam ni. Okay, Alhamdulillah. Okay, ada hampir 90 orang. Insan-insan hebat, pilihan Allah. Dia adalah tetamu Allah untuk join kelas malam ni. Sebab ini adalah calon-calon SPM 2021 dan 2022 yang target minimum C. Saya tak kata terus pergi ke A+, minimum C. Jadi maksudnya bila minimum C ni selamat nak pergi mana pun. Tapi ramailah yang target nak pergi ke A. Dah ada dah cikgu macam mana nak dapat A minus, macam tu kan. So insyaAllah, okay, kamu semua boleh dapat. Okay. Okay, so untuk kita memberkati majlis kita malam ini, okay, kita jemput Muhammad Adam untuk membacakan doa. Okay, Adam. Baca doa, Adam. Ya Allah, siapalah makan ni? Adam, baca doa, Adam. Tak gusyuk saya tengok. Tu lah, siapa ni? Muhammad, nama tak penuh. Naim Aziz. Wah, Zik. Biasa Naim pun, Naim tu. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا اللهم ارزقنا فحم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافيتي يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Adam. Okey. Nanti. Sekejap Cikgu. Yap. Lama tak jumpa. God. Okey, so hari ni kita akan mulakan. Okey. Sebenarnya teknik menjawab, even pelajar tingkatan 5 pun memang kita tak buat lagi secara formal. Maksudnya selalu cikgu saya, cikgu Yati, cikgu Zalati bagi secara tak langsung dalam kelas. Dan apa yang saya akan bagi malam ni juga, cikgu-cikgu tu dah biasa dah bagi tahu. Okey. Jadi untuk malam ni kita akan tengok, saya akan memberi penerangan pada bentuk soalan. Okey, tapi pelajar tingkatan 5 dia dah tengok lah sebab soalan trial dia dah jawab dah. Okey, dan saya akan sentuh beberapa topik di mana topik tu adalah topik yang wajib dijawab. Jadi nanti ada tajuk yang pelajar tingkatan 4 belum belajar. Jadi saya akan bagi tahu kamu dan maksudnya kamu bersedialah sebab tak lama dah. Tak lama dah. Habis je kamu punya final form 4, then kamu dah kena mula masuk tingkatan 5. Okey? Jadi kita akan tengok dekat sini. Sekejap Okey, semua sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, set. Mana dia? Okey. So kita tengok dekat sini. Okey, jadi sepatutnya ada cikgu lain tapi cikgu-cikgu pun hari ni masing-masing tadi ada program. Okey, tapi tak boleh tangguh dah. So saya kena buat juga untuk malam ni. Okey, semua kenal cikgu-cikgu yang pastinya cantik-cantik belaka. Okey, dan ahli apa Adam? Ahli jannah. Ahli jannah. Okey. So, okey ni. Jadi, tak lama dah SPM 67 hari.
67 hari. Manakala peperiksaan akhir tahun, tingkatan 4 ada 22 hari sahaja lagi. Tak lama. Okey. Jadi kalau awak tengok dekat sini, ini dia. Okey, matematik tambahan dengan kod 3472. 3472 kita dibahagi kepada dua bahagian. Okey, kita ada dua kertas, kertas 1 dan kertas 2. Okey, jadi kita tengok dekat sini. Okey, kita akan tengok jenis instrumen, maksudnya ujian. Apa ni jadi uyayan pula? J-nya mana ni? Okey, ujian bertulis. Tak ada lisan. Lisan, kalau lisan lagi ramai yang fail kan? Sebab ramai pelajar saya yang suaranya aurat gitu kan? Jadi tak bersuara. Okey, jadi ujiannya bertulis. Jadi insya-Allah. Cikgu. Ya. Cikgu tak record kelas Record? Oh, record. Sorry. Saya Tapi punya, tak ada tanda record pun. sebab saya punya record Oh, special. sorry ya, Cikgu. Sorry ya. Special. Saya kalau record guna Google Meet, dia lambat nak share nanti. Sebab saya guna screen recorder. Screen recorder jadi tak adalah nampak muka-muka korang. Muka saya pun tak ada. Jadi nampak terus dekat screen ni je. Okey. Jadi dekat sini ujian bertulis kertas 1. Ada kertas 1, ada kertas 2. Kod 3472 /1 dan 3472 /2. Tahun ini untuk pertama kalinya APMET diletakkan di paper yang hujung. Untuk pelajar sains memang hari terakhir, subjek terakhir adalah subjek APMET. Untuk pelajar account, dia adalah second last subjek sebab dia diakhiri dengan ekonomi. Pelajar yang ambil ikhtisas agama, dia 3 yang terakhir. Sebab lepas APMET, bahasa Arab, baru ekonomi. Okey. Jadi itu kedudukan APMET. Jadi mungkin insya-Allah ada hikmah, ada rezeki yang Allah dah letakkan. Kenapa APMET di hujung? APMET tak pernah di hujung. Jadual awal hari itu APMET sebenarnya sebelum matematik. Saya pun pengsan tengok jadual yang awal-awal hari itu. Alhamdulillah mungkin ada rezeki yang Allah, ada hikmah yang Allah nak bagi pada kamu, pada saya, kan. Jadi apa-apa pun doa sama-sama yang kita akan sentiasa bersama sehingga hari peperiksaan. Biasanya saya akan iringi kamu sampai ke Dewan Peperiksaan. InsyaAllah jadi doa itu semua tu akan berlaku lah insyaAllah. Jadi kertas 1 kalau dulu, okey ini sekarang saya cerita yang sekarang. Jadi kalau kamu tengok format soalan-soalan, awak tengok buku-buku semua tu dah tak betul dah. Okey, sebab kertas 1 dulu ada 25 soalan, sekarang kertas 1 dibahagi kepada 2 bahagian. Ada bahagian A, ada bahagian B. Jadi untuk pelajar tingkatan 5 dia tak ada masalah dah sebab kamu dah jawab trial. Tapi pelajar tingkatan 4 dia tak tahu lagi kan. Jadi ini dia. Bahagian A ada 12 soalan, di mana 12 soalan itu ada 64 markah. Jadi satu soalan tu mungkin ada yang markah 5, 6, dia tak standard. Kalau dulu markah paling sedikit 3, paling sedikit 2, paling banyak 4. Iaitu 25 soalan. Itu dulu. Tapi sekarang tak. Ada bahagian A, jawab semua soalan. Manakala bahagian B ada 3 soalan, kamu jawab 2. Maksudnya dia ada pilihan. 3 soalan jawab 2 ada 16 markah, bermakna satu soalan 8 markah. Jadi bahagian B kertas 1 ni dia macam bahagian A kertas 2. Macam tu. Jadi cuma kita tak dimaklumkan bahagian A tu topik apa, bahagian B tu topik apa. Jadi berdasarkan kalau macam tahun dulu pun kertas 1 ni semua topik akan masuk kecuali topik yang berada di bahagian C kertas 2. Tapi bila kita tengok soalan trial baru ni, bahagian B ni ada topik bahagian C ditanya dekat bahagian B kertas 1. Iaitu tajuk solution triangle. Iaitu penyelesaian segi 3. Total markah 80. Masih sama dengan dulu. Okey. Seterusnya kita tengok kertas 2. Kertas 2 masih sama format dia. Dia ada bahagian A, ada bahagian B, ada bahagian C. Bezanya apa? Okey, kalau dulu bahagian A ni, dia kata jawab semua, yes, samalah jawab semua. Okey, cuma dekat bahagian B ni, kalau dulu kita ada 5 soalan, jawab 4. Tapi sekarang ada 4 soalan, jawab 3. Markah dia 30. Ini bererti setiap soalan 10 markah.
Sebab tu saya nak awak ikut apa yang saya susun. Saya dengan cikgu awak dah susun dah. Topik mana yang perlu kamu wajib kuasai. Mesti kuasai. Wajib, mesti. Semua kena kuasai. Jangan sesuka hati nak ikut topik yang awak suka. Awak tak boleh ikut topik yang awak suka sebab topik yang awak suka tu mungkin dia soalan yang akan jadi susah lah. Macam tu. Okey, kemudian awak tengok bahagian C. Bahagian C ni ada 4 soalan. Kalau tingkatan 4, biasanya dia tak keluarkan soalan pilihan. Dia cuma keluarkan 2 soalan sebab 4 soalan ini dia adalah 2 topik tingkatan 4, 2 topik tingkatan 5. Jadi untuk periksa akhir tahun biasanya 2 soalan saja dikeluarkan tanpa kamu boleh membuat pilihan. Macam tu. Okey. Tapi saya tak pastilah macam mana peperiksaan akhir tahun ni. Kalau dia ada pilihan, awak pilihlah. Kalau tak, awak kena jawab semua. Total markah berapa? 100. Jadi markah kamu 80 tambah 100. 180. Okey, 180. Saya pernah tanda dekat sini kalau awak tengok total markah sebenarnya 130. Sini 10 soalan 10 markah pilihan, sini ada 20. 130. Saya pernah tanda pelajar tu dapat 120 lebih. Markah dia. Jadi memang full mark. 120 lebih tu hilang sikit-sikit. Jadi kalau 120 lebih, pemeriksa dia akan ambil markah tertinggi. Jadi kertas 2 dapat full mark lah. Dapat 100. InsyaAllah kamu boleh dapat. Ada masa lagi. Okey. Seterusnya kita tengok dekat sini. Okey. Kalau kita tengok masa yang diberikan. Okey. Kertas 1 ada 2 jam. Ni tadi yang atas lah. Okey. 2 jam. Manakala kertas 2, 2 jam 30 minit. Jawab dekat mana ya? Semua jawab di kertas soalan. Kalau dulu kertas 2 boleh bawa balik rumah. Boleh tunjuk kat mak. Ni mak tadi jawab soalan ni. Macam tu. Sekarang tak boleh. Semua berada di ruangan. Ada ruangan jawapan yang kamu kena tuliskan jawapan dan hantar semula. Jadi nanti saya akan sentuh pasal graf sebab saya ada bagi tahu pasal graf. Okey, di mana saya bagi tahulah kena buat apa-apa. Lepas ni saya akan buat pembetulan untuk yang terkini. Okey? Jadi maksudnya tak ada lagi kertas soalan yang boleh dibawa balik. Jadi soalannya tertutup. Macam tu. Jadi tak boleh tunjuk dekat junior. Sebab junior tak boleh. Maksudnya pelajar tingkatan 4 dia cuma bergantung pada cikgu. Kalau cikgu tu ada soalan. Sebab soalan pun biasanya lembaga macam yang tahun lepas. Sebab soalan bila COVID ni soalan tertutup. So dia kutip balik. Jadi hanya pelajar yang menduduki peperiksaan sajalah dengan cikgu yang marking paper yang tahu kertas soalan tu macam mana. Okey. Jadi kita tengok, ni tadilah dah ready ke dah? Ni tadi dah bagi tahu kan 67 hari. SPM iaitu 24 Mac. Okey, kita punya SPM berakhir di ujung bulan Mac. Saya tak ingat betul-betul tarikh berapa. Okey, bila masa dia? Yes, itu dia. Pukul 8 pagi sehingga 10 pagi. Pagi-pagi dah jawab Maths paper 1, Maths paper 1 dan petang kita jawab paper 2. Lepas tu merdeka. Untuk budak bahasa Arab, esoknya bahasa Arab. Belum merdeka. Budak ekonomi 2 hari lepas tu kot baru ekonomi. So insyaAllah kamu boleh. Jadi untuk pelajar tingkatan 4 ada masa lagi? Ada 22 hari. 22 hari AdMed tingkatan 4 ada 10 topik. Kalau awak buat insyaAllah tak ada masalah. Tapi sebenarnya saya tak nak pun awak buat 10 topik tu. Okey, nanti saya akan bagi tahu mana topik yang perlu kamu kuasai dengan baik. Okey, bila paper iaitu 7 Februari. Okey, masanya yang itulah nanti kamu tengoklah jadual peperiksaan diberikan. Okey, jadi dalam peperiksaan ni, okey, apakah bentuk-bentuk soalan, step dia, maksud saya step, apakah pelajar kena buat? Di mana? Okay, cadangan keutamaan menjawab soalan untuk setiap kertas. Kertas 1 bahagian B. Kenapa? Sebab bahagian B ni awak dah, kita walaupun dia kata, dia tak bagi tahu ya, topik apa dekat bahagian tu. Kita dah boleh agak. Kita agak je lah. Jadi awak dah kata, oh okey, aku nak jawab vektor. Vektor ni mungkin dalam bahagian B. So, kamu dah fokus vektor. Jadi, kita akan jawab dulu soalan bahagian B. Sebab bahagian B ni, markah dia banyak.
Bahagian A, jadi jawab ni bukannya jawab soalan nombor 1, 2, 3, tak mau. Jawab ikut topik. Jadi sebab tu nanti kita ada step. Kita kenal pasti soalan itu topik apa. Okay. Dan kertas 2, jawab bahagian C. Pelajar tingkatan 5 trial hari tu saya dah pesan banyak kali. Jawab bahagian C dulu. Nak apa? Nombor indeks. Biasanya pelajar memang jawab nombor indeks. Lepas tu dia 2 soalan je. Penyelesaian segitiga. Atau pengaturcaraan linear. Ini tingkatan 5. Atau kinematik gerakan linear. Ini juga tingkatan 5. Jadi, kamu biasanya kita sediakan pelajar dengan 3 topik. Sebab apa? Penyelesaian segitiga kita takut keluar 3D. 3D pula yang 3 dimensi di mana kamu lupa apa dia punya depression angle, elevation angle iaitu sudut tunduk dan sudut dongak. Jadi dah jadi macam agak sukar. Jadi kita akan pergi pengaturcaraan linear. Kenapa kita pilih pengaturcaraan linear? Sebab matematik kamu belajar tajuk pengaturcaraan linear ini. Iaitu kita pelajar dia topik tingkatan 4 tak silap saya. Iaitu kita lorek-lorek kawasan. Jadi pelajar tingkatan 5, pelajar tingkatan 4 nanti tingkatan 5 AdMed you belajar 8 tajuk. Antaranya pengaturcaraan linear. Jadi pengaturcaraan linear ni saya boleh ajar dalam satu masa saja. Double period boleh settle. Kenapa? Sebab kamu dah diajar dalam matematik. Dia 10 markah, 8 markah matematik dah ajar. Jadi sangat mudah. Pelajar tak berapa suka jawab pengaturcaraan linear. Kenapa? Pengaturcaraan linear ni soalannya berjela-jela. Tapi nak tak nak kamu memang kena hadap soalan berjela-jela. Sekarang ni soalan memang banyak yang berjela-jela. Tapi jangan mudah give up. Sebab soalan yang berjela-jela ni kalau kamu baca, ingat saya tak pernah anjurkan pertandingan baca cepat. Jadi jangan baca cepat-cepat. Baca perlahan, ambil maklumat yang ada. Jadi kadang-kadang soalan yang panjang tu sebenarnya lebih mudah. Lepas kita jawab bahagian C, kita akan tengok bahagian B. Bahagian B tadi ada 4 soalan, kita jawab 3. Ini yang biasanya. Vektor ni kadang-kadang dia dekat bahagian A, kadang-kadang dekat bahagian B. Tapi hukum linear dan taburan kebarangkalian memang dekat bahagian B. Jadi hukum linear tingkatan 4. Taburan tingkatan vektor juga tingkatan 4. Taburan kebarangkalian tingkatan 5. Jadi tingkatan 4 menyumbangkan markah yang banyak. Dah habis bahagian C, bahagian B, barulah jawab bahagian A. Faham? Okey, jadi itu cara kamu nak jawab. Janganlah tunggu soalan nombor 1. Tak dapat, tak nak gerak-gerak. Okey, ingat kena jawab bahagian C terlebih dahulu. Saya yakin kalau kamu pergi mana pun kan, sekarang ni dah jarang kan ada teknik menjawab kan. Memang cikgu-cikgu akan bagi tahu kamu. Utamakan ikut topik, bukan ikut nombor soalan. Jadi, ini topik-topik tingkatan 4. Pelajar tingkatan 5 dah habis dah. Dah khatam dah dua-dua Quran ni. Quran ni AdMed punya. Tajuk fungsi, fungsi kuadratik, sistem persamaan. Jadi dekat sini ada tajuk-tajuk yang KBSM dulu tak ada. Dalam sistem persamaan. KBSM dulu dia bagi 2 persamaan. Satu linear, satu bukan linear. Tapi sekarang dia ada pasal 3 persamaan, 3 pemboleh ubah, 3 unknown. Jadi mungkin soalan akan keluar yang itu. Sebab itu adalah sukatan yang baru. Okey, indeks, set dan log. Mungkin dia lebih kepada set. Sebab indeks dengan log ini yang lama. Mungkin log dia akan masuk dekat hukum linear. Okey. Alamak, ejaan salah. Okey, janjang progression. Okey. Jadi ini semua topik tingkatan 4. Saya dah habis saja. Dan jadi tak ada masalah lah. Sepatutnya semuanya okey. Dan ini topik-topik tingkatan 5 untuk pelajar tingkatan 4. Inilah yang kamu akan belajar. Sukatan membulat. Apa dia? Iaitu belajar bulatan. Cari luas sektor. Cari perimeter. Macam tu. Ini calculus. Komponen calculus iaitu tajuk pembezaan, differentiation. And pengamiran iaitu integration.
Dua tajuk ni pelajar takut. Tapi jangan takut. Takut dengan Allah. Jangan takut dengan tajuk. Ya, kenapa angkat tangan? Cikgu, ada Ya. orang nak masuk. Oh, tak boleh masuk Okey, okey. Dah. Okey. Okey, alhamdulillah. Okey. Okey, sebab tak apalah, saya tunggu dulu sebab bila saya share screen, berderet nak masuk, kesian. Kesiannya duduk tepi pintu ya. Yelah, sebab bila saya buat slideshow, dia orang tak boleh masuk Okey, tak apa, saya tak buat slideshow dulu. Jadi tak payah terbang-terbang lah ya. Okey. Saya buat terbang-terbang ni nak bagi jangan mengantuk. Okey. Jadi ini topik-topik tingkatan 4 dan topik tingkatan 5. Okey. Jadi untuk pelajar tingkatan 4 jangan takut. Jangan takut. Tajuk taburan kebaran kalian ni soalannya berjela-jela. Tapi best sangat. Best sangat tajuk ni. Okey. Jadi nanti ada beberapa topik saja yang saya akan sentuh untuk malam ini. Okey, ada lagi tak yang duduk tepi pintu? Okey, tak ada kot. Okey. Cikgu. Ya. Saya nak keluar pintu, nak beri tanda sekejap. Okey, boleh keluar pintu. Okey. Okey, seterusnya. Okey, sekejap ya. Ada, tak ada orang di luar pintu. Okey, bagi tahu kawan lah dalam grup kelas kalau dia orang nak masuk, tak boleh. Awak bagi tahu sebab saya nak buat slideshow. Okey, kalau saya buat slideshow dia jadi tak nampak. Tak nampak apa? Tak boleh, orang tak boleh masuk. Okey, so ini topik-topik dia. Ini. Macam mana nak lulus? Allahu Akbar, senangnya lulus. Awak tengok lulus 40%. Okey, ini markah di sekolah. SPM lah. SPM sebenarnya kita tak tahu pun markah lulus tu berapa. Cuma, apa yang saya boleh share berdasarkan pengalaman saya, okey, berapa tahun dah saya mengajar? Dah dekat 20 tahun untuk Maths. Okey, 20 tahun lebih. Okey, jadi pelajar yang average markah dia 60 lah. 50 macam indah sangat kan. Okey, 60. You boleh pergi kategori ke A. Maksudnya 60 ataupun 60 ni B kan. Jadi kalau pelajar tu dapat C+, ujian ke, peperiksaan ke, apa-apa ke, dia boleh dapat 56 dan ke atas. Dia boleh pergi ke sini. Boleh pergi ke sini. Sebab apa? Okey, sebab apa? Sebenarnya SPM ni kita tak tahu grade. Memang tak pernah tahu pun grade berapa untuk markah dia. Maksudnya A tu berapa, kalau kamu dapat orang viral A tu berapa-berapa tu tipu je. Dia nak bagi kamu shock sendiri je. Tapi sebenarnya cikgu-cikgu pun tak pernah tahu berapakah sebenarnya A untuk SPM. Tapi di peringkat sekolah inilah markah-markah dia. Okey. Nak lulus tak susah. Macam saya bagi tahu selalu, okey, kutiplah kecemerlangan. Lulus dengan cemerlang. Tapi gagal jangan cemerlang. Okey, gagal cukup-cukup makan saja. Gagal cukup-cukup makan mana? Kat sinilah tak ada. Gagal cemerlang kat mana? Dekat luar skrin, tak ada. Tak nak lah. Okey. Jadi sebenarnya untuk SPM tak susah untuk awak lulus. Nak skor A+, susah. Kita sendiri kat sekolah kita jarang ada A+. Last A+ 2019. Pelajar tu 2019 yang A+ tu memang kalau saya tunjuk je buku kerja, saya nak buat kat dalam kelas, dia mesti dah buat. Saya buat soalan, dia kata, cikgu macam pernah buat. Dia bawa pergi sekolah, ada. Sampai ada buku tu yang dah dicetak beberapa kali. Maksudnya, dan dia buat. Dia beli buku lagi, macam soalan sama. Sebenarnya soalan tu cuma diubah kedudukan. Okay. So ini semua ni adalah grade di sekolah. SPM tak macam ni pun. Saya pernah dimaklumkan yang SPM tu kalau markah 16 dah lulus. Maksudnya kalau markah kau 16% kau dah boleh lulus AdMed. Tapi kita tak boleh lah nak mengharapkan terlampau indahnya untuk lulus AdMed. Kan? Jadi kalau biasanya saya akan anggap pelajar yang markah bawah 20, dia adalah dalam zon kritikal. Jadi biasanya saya akan bimbing pelajar ni. Kalau dia nak dibimbing lah. Dan saya akan suruh dia jawab 5 ke 6 topik je. Tingkatan 4, 5 total ada 18 topik. Tapi jawab 5-6 topik saja. Jadi kalau siapa yang niat dia memang nak ambil AdMed ni setakat nak lulus, jangan belajar 18 topik. Kalau awak belajar 18 topik, awak akan fail.
Belajar 5-6 topik. Cukup. Cikgu tak apalah, cikgu saya nak lulus je. Tak naklah A. Bagilah Adam sebab nama dia A. Siapa lagi nama A? Siapa lagi A? Dah habis A. Siapa nama A? Afiq. Afiq. Apa lagi A? Okey. Jadi macam itulah. Okey. Jadi nak skor A plus tu yang susah. Okey, next kita teruskan. Ni pun masih pada target markah lah. 8 tajuk, nampak tak? Awak tengok 8 tu tajuk dah lulus. Tadi kan saya cakap kan, nak lulus, ni pun dia buat 8. Sebab dia punya target markah tinggi. Sebenarnya untuk SPM nak lulus cukup dah 5-6 topik, dah boleh dah awak lulus. Okey, ini anggaran markah. Okey, macam nombor indeks memang 10. Penyelesaian segitiga, pengatur cara linear, kinematik ni memang 10. Hukum linear memang 10. Sebab tu 3 topik ni awak kena pilih sendiri. Ini wajib kamu kuasai. Nombor indeks saya dah buat ulang kaji. Hukum linear juga saya dah buat ulang kaji. Pada kelas yang sebelum ni. Jadi siapa yang tak dapat full mark 2 soalan ini, terutamanya pelajar tingkatan 4. Pelajar sekolah saya dah bagi tahu. Pelajar kelas saya dah bagi tahu dah. Siapa tak dapat full mark ni? Apa cerita Adam? Zaim, Megan, Saya Nabila. ke? Apa saya kata yang markah bawah 10? Drop at math. Yes. Drop lah at math. Cikgu zalimnya. Tak, saya tak zalim. Awak yang zalim pada diri awak dan parents awak. Sebab ni, saya dah tunjuk dah soalan-soalan. Pusing macam mana pun bentuknya macam tu je. Cuma hari ni dia cerita Adam pergi membeli buku. Esok dia pergi Adam membeli karipap. Cerita macam tu. Cerita pasal buku harga tahun 2015 dengan 2018. Lepas tu karipap pada tahun 2019 dengan 2020. Macam tu je. Okey. Jadi vektor. Ini semua pelajar tingkatan 4 pun dah sama. Vektor ni saya letak 6 ni, bukan markah dia 6 tau. Maksud saya, vektor ni, kalau soalan tu 8 markah pun, kau target 6 pun dah cukup dah. Okey. Target 6 dah cukup dah. Okey, sistem persamaan. Sistem persamaan, kalau dia keluar yang linear dengan linear, markah dia 5. Kalau dia keluar yang soalan dia kena dalam bentuk situasi, you keluarkan persamaan, markah dia 7. Jadi saya target berapa? 5 je. 5 je cukup. Okey, janjang pun sama. Jadi ini pecahan-pecahan soalan. Maksudnya markah yang minimum kamu dapat. Awak tengok pembezaan. Bukan banyak pun saya nak 4 markah je. Tapi ini kalau kamu nak belajar semualah. Tadi saya kata kalau nak belajar hanya sekadar lulus, cuma ambil 5-6 topik. Topik yang mana? Okey. Contohnya dekat sini nombor indeks. Nombor indeks ni wajib lah. Okey, kat sini wajib. Kemudian kat sini wajib. Okey, sini wajib, sini wajib, sini wajib. Okey. Nanti pelajar tingkatan 4 bila kamu masuk tingkatan 5, so ini pun wajib iaitu tajuk taburan kebarangkalian. Sekejap Okey, dah masuk belum? Okey. Okey, jadi ni dia. Mana lagi? Ni, trigonometri. Trigonometri ni pun kita tak payah jawab semua soalan. Maksudnya apa? Trigonometri ni kita ada buktikan, kita ada penyelesaian, tak payah. Saya nak awak buat lakaran. Lakaran dengan cari number of solution iaitu bilangan penyelesaian. So kat situ ada 6 markah. Okey, jadi apa lagi? Pilih atur ni nanti boleh. Pun dah banyak dah. Tadi kan saya kata 5 ke 6 topik. Ni yang senang-senang pun dah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Dia ada 18 topik. Kat sini saya tulis 16. Sebab ini satu. So ada 18 topik untuk tingkatan 4 dan 5. Tapi tak payah belajar semua. Ini kalau bukan setakat lulus je. You boleh kredit. Tapi syarat dia full mark. Full mark. Yelah orang dah belajar 18 topik. Kan awak nak belajar separuh je. Jadi untuk awak dapat skor, so you kena dapat markah yang semaksimumnya. Okey, ada soalan setakat ini? Tak ada Okey, next. So kita tengok, kalau tak ada soalan setakat ini, kita teruskan. Ni. Okey, teknik menjawab soalan panjang. Jadi jangan risau. Saya kata dah tadi, saya tak anjurkan baca cepat. Baca cepat masa dulu kat tadika.
baca cepat kan. Laju baca tapi tak faham-faham. Kan cikgu tanya, apa ni cerita apa? Tak tahu baca. Kan tak boleh nak huraikan. Okey? Ada orang masuk lagi. Okey, dah. Oops. Okey, tak apalah, saya tak payah ni. Okey, jadi awak wajib baca dengan teliti. Bacalah. Kan kadang-kadang kan korang ni soalan tu kena baca dari atas. Kalau dia ada gambar, kat atas tu ada arahan. Pelajar suka baca yang kat bawah. Bila dia kata ungkapkan, cari, dia baca tu je. Sedangkan kat atas tu mungkin ada maklumat. Jadi kena baca dari atas dengan teliti. Okey, kenal pasti bab. Sebab saya dah kata tadi, awak kena jawab ikut bab yang awak suka. Yang awak suka ataupun yang memang maksudnya awak dah score topik tu. Jadi kita akan tengok, kita tengok info apa yang maklumat diberi dan apa yang diminta. Apa diberi dan diminta kamu kena senaraikan. Kenal pasti kaedah rumus yang akan digunakan. Kaedah dan rumus. Kaedah macam saya katakan, contoh kalau saya tanya apa gradient function iaitu fungsi kecerunan, apa nak buat? Okey, pelajar tingkatan 5 pun jawab. Apa nak buat? Cari fungsi kecerunan. Form 5? DY. Ya, dy dx. Dy dx ada berapa tugas? 2. Ada 2 tugas. Satu tugas untuk apa? Gradient. Satu lagi untuk apa? Turning point. Yes, turning point. Okey, itu yang kita akan tengok. Jadi itu kaedah dia. So buat apa buat dia? Rumus. Untuk pengetahuan kamu, rumus dulu 3 muka surat diberi. 3 muka surat pun pelajar duk kata tak ada rumus. Lalas lembaga peperiksaan KSSM dia bagi 1 muka surat saja. Jimat kertas. Ada 24 rumus saja. Dan saya dah tengok dah dalam janjang untuk sum to infinity tak ada. Kan ada beberapa macam formula. Ada beberapa formula yang tak diberi. Jadi dah kena hafal. Kalau dulu tak apa saya kata tak payah. Sebab ada diberikan. Okey, mulakan pengiraan dan semak semula. Okey, jadi ada tajuk nanti kita kena semak. Kita cari dulu anggaran jawapan kita baru kita buat penyelesaian. Okey, iaitu nanti kita tengok selepas ni Okey, next seterusnya. Okey, saya ada berapa orang? Nak jenguk dulu ada berapa orang? Alhamdulillah 104. Okey, tak apa. Jadi kita tengok di sini. Okey. Ni tak adalah. Ni mestilah. Alah, ini kan awak jumpa kat mana pun teknik menjawab. Dia akan cakap macam ni lah kan. Tengok. Okey, latihan buku teks ni. Saya tak banyak lagi tengok. Tahu. Sebab saya dapat makluman. Dia kata banyakkan juga untuk pelajar tengok soalan buku teks. Jadi nanti percubaan negeri saya dah mula bagi dah. Percubaan negeri ni saya dah buat. Saya dah compile by topic. Saya dah share, jadi ikut dulu topik yang saya bagi. Okay? So, itu dia. Next, ni kuasai tajuk semua dah. Jadi, kita akan tengok. Okay. Jadi, sekarang awak tengok dekat sini. Okay, kita akan tengok hukum linear. Hukum linear. Sebenarnya, tajuk ni kita dah buat dekat kelas sebelum ni. Okay, jadi saya tak berhajat untuk menghuraikan tajuk ini lagi. Okey, jadi saya tak berhajat untuk menguraikan. Cuma saya nak ingatkan kembali. Maksudnya dalam peperiksaan nanti kena jawab dululah hukum linear ni. Hukum linear ni awak kena jawab terlebih dahulu. Sebab dia mudah. Apa step untuk menjawab hukum linear? Yes, tengok. Langkah-langkah penyelesaian dia mula-mula bina jadual dulu. Sebab soalan akan kata bina jadual. Bina jadual, kalau dia punya soalan tu contohnya bina jadual 1 per X dengan jadual 1 per Y. Maksudnya X berubah, Y juga berubah. Bermakna dekat jadual kamu dah boleh dapat 2 markah. Dan step seterusnya masukkan data ke dalam kalkulator. Okey, dalam kalkulator masukkan data ni untuk apa? Untuk kamu kenal pasti you punya A. A tu apa? A tu pintasan Y. Dan kita kenal pasti dia punya B. B tu apa? Kecerunan.
Maksudnya, bila kamu dah buat ni nanti, lepas buat jadual, masukkan data, awak dah tahu dah graf awak bentuk macam mana. Contohlah, kamu dapat pintasan Y kamu, iaitu nilai A awak ialah negatif. Kalau A negatif, bermaksud awak tahu graf awak nanti dekat sini akan negatif. Bermakna paksi X akan duduk di atas. Jadi ini bererti tak adalah pelajar, sebab pelajar bila soalan graf ni biasanya dekat kertas graf tu dia akan terus buat paksi X dekat bawah kertas graf. Jadi kalau kamu dah nampak pintasan Y kamu negatif, jadi nanti kamu dah buat anggaran dekat mana awak punya pintasan Y. Okey? Jadi dekat sini tolong ingat. Ini hanya kita punya panduan. Sebab soalan nanti dia kata berdasarkan graf. Jadi kalau pintasan Y, awak tekan kalkulator, awak dapat jawapan contohnya awak dapat nilai dia 2 negatif apa kan? 2.3. 2.34. Contoh macam tu kan. 2.34. Tapi awak tengok graf awak dapat 2.3. Awak kena ikut graf. Sebab soalan kata berdasarkan graf. Okey, soalan kata berdasarkan graf. Jadi awak tak boleh guna nilai yang kamu dapat di kalkulator. Okey. Penerangan lebih lanjut untuk tajuk ini, tolong tengok rekod kelas sebelum ini. Okey, tolong tengok rekod kelas sebelum ini. Boleh? Lepas tu kalau awak tengok, okay, dia kata plot graf. Jadi ini plot graf dengan nilai A dan B sebagai rujukan. Okey, linearkan. Ejaan silap ni. Linearkan persamaan. Contoh soalan ni 10 markah. Bila kamu isi jadual, you dapat 2 markah. Kamu buat graf, you dapat 3 ke 4 markah. Jadi dekat sini markah kamu dah 5 ke 6 markah. Jadi kalau pelajar tak boleh linearkan pun dia dah dapat 5 ke 6 markah. Tapi saya nak kamu boleh linearkan persamaan. Tak apa. Tengok balik rekod yang kelas sebelum ini. Tolong tengok ya. Mesti tengok. Kalau tak tengok menyesal nanti peksa. Okey, penggunaan kalkulator. Okey, penggunaan kalkulator. Kalkulator yang kamu guna 2 ni je. Kebanyakannya ini dan ini. Kalkulator selain daripada ini, you kena Google tengok dekat YouTube dan awak bagi juga. Okey, tengok. Inilah kan. Garang-garang saya kan murid cari nak hantar semalam, nak hantar buah tangan. Hari ni murid hantar buah tangan. Kesian dia. Saya tapi tak boleh nak jumpa dia. Okey. Okey, nanti korang pula lah kan. Tahun depan korang lah berebut-rebut hantar buah tangan kat saya kan. Betul tak? Betul. Okey, kesian budak ni. Malam tadi nak datang pukul 12 malam nak hantar. Saya kata, saya suruh hantar siang tadi. Lala, tak hantar-hantar. Okey, tak apalah. Nanti saya jumpa dia kemudian. Okey, jadi kat sini. Kan. Ni awak tengok ni kan linear law. Hukum linear menggunakan kalkulator. Casio 570EX dengan MS di YouTube. Tapi saya tak cakap Om Putih tau. Saya cakap bahasa Melayu. Kan. Siapa yang faham Om Putih, kena tengok rekod yang Om Putih lah. Kan. Sakitnya kan. Asyik sebut yang itu je ada orang tu cakap kan. Okey, jadi dekat sini inilah 2 kalkulator. Okey, gunakan sebab kita nak semak. Dulu saya tak suka tau pelajar guna kalkulator. Sebab kalkulator ni dia teknikal kan. Kalau kamu lupa step habis. Tapi sekarang saya nak sebab saya nak awak dapat full mark. Kalau tak nanti korang berangan je. Oh, aku punya graf cantik dah. Linear dia, sedangkan graf awak tu dia kena cari line of best fit, garis penyuaian terbaik. Tengok-tengok graf kamu tak cantik. Kan? Jadi saya tak nak kamu berangan dapat full mark tapi tak dapat. Okay? So nanti tolong tengok ini. Haikal ada Haikal? Ada. Haikal ada. Okay. Okay, ini dia. Okay, jadi ini nilai-nilai yang saya dah carilah. Okay, soalan yang tadi, yang saya skip soalan dia tadi, dia kata sebenarnya plot 1/X melawan 1/Y. 1/Y melawan 1/X.
Atas X, bawah Y. Okey. Jadi, ingat. Bundarkan 2 titik perpuluhan. Boleh lebih tak? Boleh. Tapi tak mungkin awak boleh baca dekat kertas graf sampai 3 atau 4 titik perpuluhan. Jadi, ingat 2 titik perpuluhan dan bundarkan. Round off. Mesti. Okey. Kalau ada pecahan, jangan tinggal dalam pecahan. Okey, hanya sekali sepanjang saya marking paper, sekali saja pecahan diterima. Sebab masa tu kalau ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kotak, 4 kotak pecahan. Tapi sebenarnya kalau pecahan, kamu nak cari nilai kat sini pun susah. Jadi tukarkan di dalam perpuluhan, 2 titik perpuluhan. Pemeriksa sangat rajin. Dia akan memang tanda 1, 1, 1, 1, 1, 1. Dia tanda 1, 2, 3, 4, 5. 6 kali dia tanda, markahnya 1 je. Tiba-tiba kat sini, terplay out lah sikit. 0.5 kamu tertulis 0.8. Bukan kamu silap. Kira sebenarnya salah tanda, salah tulis saja. 1 jenis salah, you tak dapat markah. Bawah pun sama. Dia kena semua betul baru dapat 1 markah. So dekat sini 2 markah kamu dapat. Jadi bila kamu tekan kalkulator, kamu dah tahu anggaran A apa, B apa. Nanti awak boleh tekanlah ni. Jadi ini anggaran dia. Jadi sebenarnya graf ni ramai pelajar akan terus buat dekat bawah ni. Kan nanti kan susah nak tulis. Jadi macam ni sebab saya tahu saya punya Pak CY berada di 3.85 ke 89 tak silap saya jawapan ni. Jadi saya letak atas kali 4. Dan skala dia 2 cm 0.5. Skala mesti seragam. Apa maksud seragam? Sini 0, 0.5. Ramai pelajar dia jadi confused. So awak tekan je kalkulator. 0.5 tambah 0.5. Dapat 1. Tambah. Izul ada tak Izul? Izul 4C ada? Nasib tak baik. Nasib baik nama cikgu panggil bertuah. Nasib tak baik sebab cikgu panggil orangnya tak ada. Okey. Jadi yang bawah ni 2 cm. Kalau dia kata 2 cm 0.2. Ramai pelajar tersilap. 0. 0.2, 0.4, lepas tu 0.3. Lepas tu 0. Suka hati. Jangan. Hati-hati. Skala dia mesti seragam. Okey. Plotkan titik. Bila saya tengok pelajar sebenarnya ada buat titik, ada yang buat star. Saya nak awak buat titik. Walaupun dia bukan wajib titik. Okay, tapi saya nak buat titik. Sebab saya pernah dimaklumkan, pernah ditaklimatkan, kalau buat X ni, dia kena kat tengah ni baru dikira kena. Maksudnya garisan tu tengah macam tu. Jadi kalau dia terbuat macam ni tak dianggap kena. Tapi dia kata kalau bulat ni kena sikit je pun dah dianggap kena. Jadi kita buat bulat. Okey. Apa maksud graf itu akan dikenali sebagai line of best fit atau garis penyuaian terbaik? Awak tengok ni. Ada ke atas ni 1, bawah ni 1. Tapi kalaulah semua kena, tak payahlah cari yang tak kena. Dah memang semua kena. Sebab tu sangat membantu nilai dipaksi Y. Okey? Habis tu, sekarang you kena tengok. Apa yang kita nak buat, kita tengok kecerunan. Okey, barulah kita linearkan persamaan. Okey? Jadi macam saya kata tadi, saya tak berhajat untuk terang lebih lanjut tajuk ini sebab saya dah buat 1 kelas khas. Dan saya rasa dia lebih kepada cert. Ni awak tengoklah kelas sebelum ni saya dah buat cert. Kenapa? Kalau dulu, dia suka keluar log. Sebab you belajar indices and logaritma. Index and log. So sekarang you belajar index, cert dengan log. So mungkin persamaan akan melibatkan cert. Jadi kita tengok-tengoklah. Okay, saya tak nak terang ni sebab ini saya dah buat pada kelas sebelum ni. Okay, seterusnya ini dia. Tajuk yang perlu kamu jawab. Tajuk apa? Tajuk vektor. Okay, vektor ni, awak tengok dekat sini, saya ada ajar kamu 2 kaedah. Pelajar tingkatan 4 yang kelas saya pun, saya baru habis tajuk ini hari tu untuk vektor. Jangan takut dapat jawapan pecahan. Pelajar ramai, cikgu pecahan. Tak apa, tak ada masalah. Tak ada masalah untuk pecahan. Okay, vektor, jadi kalau awak tengok dekat sini,
Kejap saya rasa saya ada tak ada. Okey. Okey, vektor ni sebenarnya ada orang masuk. Okey. Okey, vektor ni dia tak kisah pun. Kalau kamu nak conteng ke, nak buat kaedah jadual ke, tak ada masalah. Awak boleh guna. Sebab bagi saya guna kaedah jadual tu jauh lebih mudah. Tapi kalau kamu dah biasa nak conteng-conteng dekat gambar ni pun tak ada masalah. Sebab jadual ni saya dah readykan kamu sekiranya soalan itu tak ada gambar. Jadi awak tak boleh nak menconteng. Okay, so vektor ni saya akan buat lagi kelas khas untuk vektor. Hari ni saya akan go through topik. Saya tak buat mendalam pasal vektor. Okay, jadi vektor ni ada beberapa bentuk soalan di mana satu dia akan suruh cari nilai. Satu lagi dia suruh buktikan dia adalah segaris ataupun selari. Vektor ni kalau dia nak susahkan, dia tukarkan. A ni apa? Rumah Adam. B ni apa? Rumah Batrisya. P ni apa? Rumah Pramu. Siapa dah? Nama lah kan adik. R ni apa? Rumah siapa R? Rashid lah. Macam-macam lah. Jadi dia boleh. Atau dia cerita pasal taman ke. Tapi kalau awak tengok, maksudnya dia sebenarnya vektor tu cuma dia nak bagi soalan tu macam rumit sikit. Ada tambah-tambah lah cerita. Mungkin dia kata ke arah utara kalau dia tak ada gambar. Jadi awak kena tahu macam mana nak buat sekiranya soalan itu tak ada gambar. Okey? So itu untuk vektor. Okey. Ada orang lagi nak masuk. Okey. Ya Allah. Haziq cukup-cukuplah makan. Tak berhenti-berhenti Haziq makan. Sedap ego. Ya. Okey. Hari Isnin saya nak tunggu awak share dengan saya makanan tu. Okey. Kan? Tak baik kan? Dia dah tunjuk apa hukum kan? Tak bagi. Berdosa ramai dalam ni. Okey, so itu vektor. Vektor ni dah banyak kali dah saya sentuh. Jadi saya tak nak sentuh pun lebih lanjut. Saya akan sentuh untuk beberapa soalan nantilah. Okey, ini pun vektor. Tadi saya ada bagi tahu vektor ni kalau awak tengok mula-mula dia cari nilai. Cari nilai ni nampak tak ni? Diberi bahawa AP, sini pun AP. Ini adalah kategori soalan paling mudah. Kenapa paling mudah? Sebab dia dah bagi tahu AP. AP adalah HAQ. AQ apa? AQ ada dekat atas. Guna je lah balik apa yang dah ada. Ramai pelajar, apa dia ni? AQ ni, apa dia ni? Tengok-tengok, ya Allah kau tak nampak ke ni? Okay. So dia yang sini mudah, sini susah sedikit. Susah sedikit tapi tak susah lah. Macam tu. Okay, AP ialah AR tambah KRB. Okey, jadi AR apa? AR dah ada. Sebab tu kalau kamu gunakan kaedah yang jadual ni, semua biasa ada dalam ni. Okey? Okey, tak apa. Saya nak tunjuk sebab saya rasa ada kelas Cikgu Yati dia guna conteng-conteng gambar ni ke ada buat jadual? Tolong respon kelas 4D atau 4B. Ada tak? 4B atau 4D? Ada tak? Tak ada pelajar 4B, 4D? Seorang pun tak ada? Siannya. Sedih. Kejap Saya tunjuk satu soalan. 4B ada orang tak ni? Angkat tangan 4B ada tak? Oh ada. Okey, ramainya baru masuk. Okey, Arif Zakwan 4B ya? Okey, jadi awak tengok saya akan tunjuk dekat sini. Pelajar saya buat macam ni. Okey, tengok Okey, tapi sebenarnya tak ada masalah pun. Okey, tolong angkat tangan kalau awak tahu guna kaedah jadual ni. 4B, 4D. Kalau Cikgu Yati ajar guna ni, angkat tangan.
Angkat tangan. Okay, good. Okay, sebab biasanya kita orang akan gerak sekali lah. Okay, so semua orang tahu guna jadual ni. Okay, contoh ni dia kata AB, so awak buat sini. AB ialah 3X. AC, awak buat macam tu. Semua tahu Semua tahu? Halo? Tahu. Tahu. Okay, kalau tahu saya tak payah buat lah. Okay, supaya saya boleh gerak seterusnya. Jadi ingat tingkatan 4, tadi mula-mula jawab hukum linear, lepas tu awak jawab vektor. Okay, hukum linear awak jawab vektor. Kalau awak degil tak nak dengar saya cakap, sebab soalan yang lain lagi Power Rangers nanti. Lepas tu nanti baru pergi sistem persamaan, macam tu. Okay, kita teruskan. Okay. Tadi saya dah kata, vektor ni dia ada dua bentuk. Satu dia cari nilai. Satu dia suruh kamu tunjukkan dia selari atau segaris. Nampak ni? PCR adalah segaris. Ada orang lagi. Dah. Okey. Segaris dengan selari. Apa beza? Kalau dia segaris, dia akan menggunakan huruf yang sama. Dia ada 3 huruf je kamu gunakan. Kalau dia segaris. Dia akan buat PC sama dengan lambda PR. Atau mungkin PC dengan CR. Jadi 3 huruf. Tapi kalau dia selari, dia akan ada 4 huruf. Dia akan kata PC dengan SR. Macam tu. Itu kalau dia selari. Sebab selari ni, dia merupakan 2 garis yang berbeza tempat. Contohnya ini garis AB. Ini adalah PQ. So itu selari. Kalau dia kata segaris, dia bentuk macam ni. Contohnya sini X, okay, ini Y, ini Z. Jadi dia melibatkan 3 huruf. Itu kalau segaris. Kalau selari, dia akan ada 2 huruf. Jadi kita akan menggunakan lambda di sini. Okay, so lambda ni kita gunakan pada berapa? Ada banyak soalan. Satu, bila dia cerita pasal selari. Okay, pasal segaris, semua benda yang sama. Okay, soalan nak cari nisbah. Okay, nak cari nisbah, ratio. Jadi, semuanya menggunakan lambda. Saya yakin Cikgu Yati juga gunakan lambda. Kemudian, kat sini dia ada vektor unit. Vektor unit ni awak kena ingat. Bila dia kata cari vektor unit dalam arah PC. Dalam arah PC. Maksudnya you kena cari PC. Kalau tak silap saya, vektor unit ni pun tak ada formula dia dalam set formula peperiksaan. Jadi vektor unit ni formulanya apa? Kalau dia kata PC, ni dia macam tu. Dia XI tambah YJ per magnitude PC. Sebab formula magnitude ni pun tak silap saya tak diberi. Nanti cek balik lah. Kalau tak silap saya, dalam peperiksaan formula ini juga tak diberi. Apa formula magnitude ni? Formulanya adalah untuk mencari magnitude A, dia adalah set X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Ataupun X tolak X1 kuasa 2 tambah Y tolak Y1 kuasa 2. Okey, jadi itu untuk unit vektor atau vektor unit mengikut arah. Arah apa? Tengoklah pada soalan apa yang diberi vektor itu. Okey, jadi untuk vektor ni tak susah sebenarnya. Okey, cuba nanti cuma saya akan saya akan bagi lagi contoh soalan-soalan yang melibatkan dia bukan soalan yang non-rutin lah, soalan yang ada cerita-cerita yang panjang yang kamu faham mana kedudukan vektor. Okey, ini dia taburan kebarangkalian. Taburan kebarangkalian, pelajar tingkatan 4 tak belajar lagi tajuk ini. Okey, tajuk ni awak tak belajar lagi. Alamak. Okey, tapi tajuk ni tak susah. Okey, tajuk ni tak susah. Ni soalan ni dalam satu bahasa je, bahasa Melayu je, jadi tak panjang. Tapi biasanya soalannya panjang berjela. Okey, sebab apa? Dia dah lah ada bahasa Melayu, dia ada bahasa Inggeris. Jadilah nampak soalannya panjang. Okey, untuk pelajar tingkatan 5, jadi dekat sini, okey, apa yang awak buat? Okey, ini saya harap semua orang okey lagi. Cuma baru ni macam pelajar 5A ada tanya saya kan. Bila dia bagi kamu min, ni pelajar tingkatan 4, awak dengar je dulu sebab ini topik tingkatan 5. Tapi awak jangan keluar dulu sebab lepas ni tingkatan 4 balik. Sebab ini saya juga nak bagi tips pada pelajar tingkatan 5. Maksudnya tajuk yang apa yang saya susun ni, maksudnya topik tu lah yang perlu kamu ambil perhatian.
Okay. So, soalan dia satu normal, satu binomial. Okay, satu. Yang ini dia binomial dulu, baru normal. Awak tengok, saya tak bagi nilai. Saya nak awak tekan kalkulator. Ni pun penggunaan kalkulator. Pun mudah. Okay, kalau kamu tahu dan ingat cara menekan kalkulator. Okay, saya menggunakan kaedah jadual. Okay, jadi yang ini pun saya dah biasa terangkan dengan lebih detail pada kelas-kelas kita. Okay, tapi nanti insyaAllah sebelum peperiksaan pun tajuk ini memang saya akan buat ulang kaji lagi. Okay. So, saya laju sikit sebab ini pelajar tingkatan 4 tak belajar lagi. Okay. Jadi, ini dua soalan ni. Jadi, dekat sini kalau awak tengok, ni soalan bila SPM 2014. Kat sini markah dia 10. Markah dia 10. Senang je nak dapat. Semua ni tekan kalkulator. Pelajar yang ada kalkulator putih, kamu tengok ya. Pada pelajar tingkatan 5, biasanya bila kita buat Z lebih kecil, kita tekan huruf P kan? Untuk dapatkan jawapan apakah dia. Nak dapat 0.3026. Sebab kita tak nak tengok jadual. Tetapi untuk soalan yang kedua, tak nak kena guna jadual. Tapi kepada pelajar yang ada kalkulator putih, tak perlu baca jadual. Kamu boleh tekan kalkulator. Okay. So nanti pelajar tingkatan 5 yang ada kalkulator putih, saya akan terang balik macam mana nak guna kalkulator putih untuk tajuk ni. Sangat mudah. Okay. So, ini tajuk taburan ke barang kalian. Okay. Okay. Sekejap Ada orang nak masuk tak? Tak ada kan? Okay. Ada pun. Dah dapat masuk. Okey. Jadi ini kalau pelajar tingkatan 4, siapa yang belum beli kalkulator kan ataupun berhajat untuk membeli kalkulator, awak beli kalkulator yang warna putih. Warna putih tadi kalau ni tadi saya ada share dekat atas ni. Gambar kalkulator tadi kan. Mana dia Yang belum belilah. Yang belum beli atau berhajat nak beli kalkulator, awak boleh beli ni kalkulator yang ini. Kalau awak nak ni, dekat luar mahal. Saya boleh tolong order di pada pembekal. Ni dia bagi murah lah. Kalkulator ni dia cuma saya tengok dia tak lasak dari berbanding ini. Ini kalau awak baling-baling pun alhamdulillah lah setakat ni. Sebab pelajar tingkatan 5 suka sangat baling kalkulator. Sebab dia nak kalkulator baru. Okey. Jadi kalau ada kalkulator putih tadi tak perlu dah tahu baca yang ini. Kalau tak nak kena tahu. Tapi biasanya saya akan bimbing juga pelajar menggunakan jadual ni. Sebab kita tak pasti nanti saya takut kamu lupalah step tekan kalkulator. Tapi sebenarnya kalau dah biasa tak ada masalah. Okay, mudah saja menggunakan kalkulator. Okey, ada apa soalan? Ada tak orang pelajar dekat sekolah ni yang kalkulator dia lain daripada dua contoh yang saya bagi tadi? Siapa Cikgu, yang... Ya. Kalau kalkulator pink, Boleh? Pink tu boleh. Pink tu yang terbaru. Pink tu lagi banyak function sebenarnya. Pink tu dia lebih kurang je dengan yang warna putih. Yang saya tunjuk tadi kan. Yang tu okey. Nanti yang biasanya saya tunjuk dalam kelas yang kalkulator hitam. Sebab ramai pelajar yang ada warna hitam. Tapi yang putih tu tak ramai sangat ada. Sebab hari tu macam nampak rumit sedikit. Tapi bila saya tengok sebenarnya okey lah kalkulator tu bagus. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Tak ada Okey, next. Kalau tak ada, kita teruskan. Okey. Ni tadi dah tunjuk dah. Okey, ni bentuk soalan. Nanti awak boleh cuba. Okey, next. Ni sistem persamaan. Balik ke tingkatan 4 balik. Tajuk ini wajib kamu kuasai. Wajib. Tapi saya rasa soalan ni tak keluar. Saya rasalah. Sebab ini adalah silibus lama. Walaupun kamu diajar.
Tapi saya rasa dia akan, kalau dia keluar yang ini, tapi dia akan keluarkan dalam penyelesaian masalah. Dia akan bagi situasi untuk kamu keluarkan maklumat dan kamu akan cuba jawab. Dia tak akan bagi direct soalan macam ni. Okey. Tapi apa yang saya tengok, 2 kelas yang saya ajar tingkatan 4, pelajar masih lupalah kan. Jadi, you tengok dekat sini, first step. First step. Apa yang perlu kamu buat untuk first step adalah kita akan keluarkan dia punya nilai-nilai dekat sini. Okey, jadi awak tengok persamaannya ada satu linear, satu lagi bukan linear. Untuk yang linear, you kena susun. You kena susun Y. Mesti jadi Y sama dengan. Y sama dengan 1 tolak 2X. Y sama dengan 1 tolak 2X. Jadi dekat sini, bila awak susun Y sama dengan 1 tolak 2X, you dah dapat 1 markah. 1 markah di sini. Markah kedua kamu dapat dekat mana? Bila you substitute. Gantikan. Dekat setiap nilai Y. Y kuasa 2. Ni kan ada kan? Gantikan semua titak Y. You dapat lagi 1 markah. Seterusnya, tolong saya hari tu saya buat dekat pelajar 4C. Pelajar tak ikut ni. Saya dah bagi tahu dah. Mesti guna kaedah ini. Wajib. Wajib gunakan. Walaupun sebenarnya, kamu dapat jawapan ni, kamu tekan kalkulator. Warna hijau ni saya nak awak buat. Awak buat. Tuliskan A-nya apa, B-nya apa, C-nya apa. Masuk dalam formula. Pemeriksa dia akan semak macam ni je. Masuk tak? Formulanya kan negatif B. Okey, B-nya negatif 3. Negatif. Masuk semua. You dapat markah jalan kerja. Hati-hati. Kalkulator sentiasa memberi jawapan X. Awak kena tengok dekat sini huruf apa. Kalau sini P, maksudnya kena tulis P sama dengan. Jangan main X saja. Sebab ini memang berlaku. Ini memang berlaku. Pelajar dia lupa. Kan dia main tulis X saja. Sebab apa? Sebab kalkulator huruf X. Sedangkan ke atas tanya P. Jadi kalaulah atas ni P, awak jawab X. Awak jawab X. Okey, jadi yang satu lagi awak jawab Y. Awak cuma dapat 3 markah ni nanti. Okey, sebab soalan tanya nilai X, P, Q, awak buat X, Y. Ataupun kadang-kadang soalan kat sini dalam sebutan Y. Awak tekan kalkulator still bagi X. Jadi, ramai pelajar bagi jawapan dalam Y. Okey, saya harap tak berlaku untuk kamu. Okey, bundarkan round of number. Awak kena bundarkan pada 4 significant figure. Angka bererti. Kalau tak boleh. Okey, kalau tak boleh ni, awak nampak? Kalau ikutkan, you dapat decimal, significant figure, angka berertinya dapat 3. Jadi, kalau boleh cari 4. Kalau tak pun titik perpuluhan, you ambil 3 ke 4 titik perpuluhan. Decimal places. Okey? Kenapa saya wajibkan pelajar guna ini? Kenapa? Sebab, kamu tengok ya, saya bagi contoh. Kat situ 4x kuasa 2, 8x kuasa 2, tolak 6x, tolak 8 sama dengan 0. A saya 8, B saya negatif 6, C saya negatif 8. Cuba awak tekan kalkulator EQN. Dapat tak jawapan seperti ini? Awak tekan kalkulator EQN, you akan dapat jawapan yang sama walau A, B, C kamu berbeza. Sebab tu A, B, C awak ambil saja ada daripada persamaan masuk dalam formula. Okey, ingat saya beri amaran. Jangan tekan kalkulator dekat sini. Markah ini adalah markah hiasan semata-mata. Maksudnya kamu masuk formula dengan betul, you dah dapat 1 markah. Okey, jadi jangan tekan kalkulator. Ni macam mana nak tekan? You tekan kalkulator yang EQN. Masuk nilai A, masuk nilai B, masuk nilai C. Maka kamu dapat jawapan X dengan Y. Clear? Okey, ada soalan? Tak ada Clear. Okey, next seterusnya. Okey, kita tengok seterusnya kat sini. Okey,
Ini dia. Ini dalam pecahan. Saya cuma nak sentuh sikit. Ni ada jalan kerja. Pecahan. Elakkan dari bentuk pecahan. So yang ini saya dah buat X sama dengan 1 tolak 2Y. Yang pecahan ni, you samakan bawah lah. Jadi 3 darab Y, 2 darab X. Jadi XY ni kita bawa ke sana. Maksudnya kita guna konsep samakan dia punya bawah. So you dapat 3Y tolak 2X sama dengan 5XY. Jadi nampak tak ni ada X, gantikan tempat X. Salin saja you punya ABC. Okey, ABC masuk dalam formula. Dapat jawapan. Ingat wajib guna formula ini. Siapa tak guna formula ini, saya akan suruh cikgu tolak markah 1 markah. Sebab apa? Kalau jawapan dia macam ni, you tak boleh guna kaedah ni. Kaedah ni hanya kalau soalan jawapan kamu X sama dengan 3, X sama dengan negatif 2/5 contohnya. So you dapat X tolak 3, 5X tambah 2. Macam tu. Tapi kaedah ini iaitu dipanggil kaedah pemfaktoran hanya sesuai untuk jawapan nombor bulat atau pecahan seperti ini. Tapi kalau dapat perpuluhan seperti ini, dia tidak sesuai digunakan. Dan memang tak boleh lah, bukan tak sesuai pun. Sebab dalam ni tak ada perpuluhan. So, kita guna formula. Formula ni sangat selamat. Boleh digunakan dekat apa-apa juga bentuk soalan. Boleh Okey, wajib guna formula. Okey, ini kalau ada situasi lah. Okey, kena baca pelan-pelan. Keluarkan situasi yang diberikan. Okey, ini. Ini yang saya katakan 3 unknown. 3 persamaan, 3 unknown. Okey, jadi sebenarnya awak tengoklah dekat sini. Nampak tak? Saya buat sekejap je. Kan maksudnya pendek je jalan kerja. So, apa yang perlu buat? Tengok sini. Ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Jadi, daripada persamaan 1, 2, 3 ni biasanya kita akan labelkan 1, 2 dan 3. Saya buat persamaan 1 tolak 2. Kenapa? Sebab saya nak hapuskan Z. Jadi, saya akan buat 1 saya, X tolak 3Y tambah Z tolak 4X tolak 4Y tambah Z sama dengan 2 tolak 7. Awak dapatlah satu persamaan yang ada huruf X dengan Y. Buatlah lagi satu. Buatlah persamaan 1 darab 3. Kenapa persamaan 1 darab 3? Saya nak buang Z. Saya nak buang Z dekat sini. Kenapa kena buang Z? Sebab tadi persamaan kita dah dalam sebutan X dengan Y. Ini bererti yang bawah pun kena ada X, Y. So, awak tengok kat sini. Okey, bila kita buat dia persamaan 1 darab dengan 3. Jadi, awak akan dapatlah 3X tolak 9Y tambah 3Z sama dengan 6. Jadi, sekarang ini persamaan 5 tolak 3. Okey, dan seterusnya. Okey, hati-hati yang ini. Okey, sebab kalau awak tengok dekat sini, dia takut cuai lah. Kan dia ada positif negatif, kena tambah tolak dia lah. Awak nak susun X dan sebutan Y, semua tu yang kadang-kadang awak akan tersilap. So, doa-doa tak silap lah. Okey, Sat. Jenguk sekejap. Ada orang lagi tak? Jangan tinggalkan saya. Alhamdulillah, kekal lagi. Okey, next. Seterusnya. Okey, teknik menjawab ni saya harap akan memberi gambaran terutamanya pada pelajar tingkatan 4. Pelajar tingkatan 5 awak dah tak pernah jawab dah. Cuma awak kena fokus topik mana yang awak nak. Okey, ini nombor indeks. Nombor indeks. Kalau awak tengok nombor indeks, nampak tak? Dia cari X, Y, Z. Dia ada harga, ada nombor indeks. Okey, ada indeks harga ataupun nombor indeks. Ini adalah you punya pemberat. Okey, jadi saya nak untuk pelajar tingkatan 4, wajib tingkatan 4 ke 5 sebenarnya wajib lah. Jadi saya akan share beberapa bentuk soalan. Yang ini dia bagi indeks harga. Okey, 2006, 2004. Yang ini 2008 dengan 2004. Nampak? Dia ada wujudnya 3 tahun. So, biasanya bila 3 tahun, saya akan libatkan jadual. Pelajar B dengan D. Ada tak belajar yang ini?
Contohnya dia tahun 2004, 2006, 2008. So saya akan buat 2004, 2006, 2008. Okey, saya buat kat sini terang sikit. Okey, sebab dia 3 tahun. Tahun paling kecil 2004, 2006, 2008. So 2004, 2006 dan 2008. So sini kita akan letak dia 100, 100 dan di sini 100. Jadual ni hanya digunakan apabila nampak soalan itu ada 3 tahun. Okey, ada 3 tahun jadi kamu akan buat jadual. Okey, Cikgu Yati guna tak kaedah jadual ni? 4. Guna juga. Guna Okey, good. Alhamdulillah. Okey. Ni dia bentuk soalan. Guna. Lambat pula kau cakap Orang sampai Jepun kau baru nak tempah tiket. Okey. Okey. Pula tiba-tiba 3 info dia punya animation susunan tak betul. Okey, jadi apa yang tengok seterusnya adalah penyelesaian segitiga. Penyelesaian segitiga. Ingat, penyelesaian segitiga hanya boleh diselesaikan ada 3 info. 3 info tu terdiri daripada apa? Siapa nak bagi respon? 3 info tu terdiri daripada apa? Dia ada syarat tak? Halo? Silakan form 4. Silakan form 4. 3 info tu apa? Ada tak syarat dia apa? 3 info tu. Tak apalah, form 4 dia malu Adam. Okey. 3 info tu ada syarat tak? Tingkatan 5. Ada. Tak dengar. Apa dia? Ada. Ada. Apa syarat 3 infonya? Kena ada pasangan. Itu kalau kita nak tentukan sin atau cos. Oh, ya ke? Yeah. 3 info ni tak kisah. Dia bagi 3 side ke, dia bagi sudut ke, dia bagi ada 1 sudut, ada 2 side ke, ada 2 sudut 1 side ke, dia ada luas ke, janji ada 3 info. Sebab apa? Segitiga ni biasanya dia cantumkan 2 atau segitiga. 2 atau 3 segitiga yang dicantumkan. Jadi untuk awak selesaikan, awak akan pilih yang ada 3 info. Itu yang utama untuk tajuk ini. Barulah awak tengok, ni dia. Inilah baru kata ada pasangan ke tak pasangan tadi kan? Sin. Sin akan digunakan apabila segitiga itu ada pasangan. Apa maksud pasangan? Okey, nanti kita tengok. Seterusnya cos. Dah sin ada pasangan, cos tiada pasangan. Dan awak tengok ini dia. Ini maksud pasangan. Awak nampak tak sini P? Pasangannya sudut dekat sini. Tapi tak ada. Ini Q. Side Q. Pasangan dia sudut dekat Q. Ada pasangan. Ada pasangan, kita akan guna rumus sin. Okey. Seterusnya, dah kalau sin ada pasangan, cos tak ada pasangan lah. Tak ada pasangan tu apa? Tengok ni P. P ni kat depan dia. Depan dia sini tak ada. Tak ada apa-apa huruf. Q ni depan dia. Tak ada apa-apa. Tak ada huruf. R pun tak ada. Bila tak ada pasangan, kita akan guna cos. Cuma dekat cos ni, saya nak ingatkan kamu. Bila soalan nak cos, dia nak A. Dia nak A. A tu kat mana? Contoh. Okey, soalan kata cari sudut Q. Kalau dia cari sudut Q, so kat sini yang dia minta. Jadi kalau dia minta sudut Q, yang penting kena tahu A dia. Afiq ada tak Afiq? Afiq 5C. Tak ada. Akmal 5C. Tak ada. Kusyairi 5A. Tak ada. Baru aku sebut tak ada. Rupanya ada. Mio tak adalah tu kalau dah sebut banyak kali. Okey, Mio tak ada. Okey, Afiq 5A Ada. ada, alhamdulillah. Okey.
Okey, kejap. Nanti saya akan sharekan link kehadiran. Okey, awak isi kehadiran. Saya nak tengok siapa yang ada, siapa yang tak ada. Okey. Sekejap. So, yang terakhir tadi adalah formula luas. Okey, iaitu formula luas. Luas 1/2 AB sin C lah. Itu untuk segitiga. Segitiga ni cumanya saya takut kalau keluar 3D. 3 dimensi. Hati-hati sebab contoh kat sini kan. Raja menunjukkan prisma Lucina dengan tapak A, B, C, D. Okey, berbentuk segi 4 tempat. Permukaan condong A, B, FE ialah segi 4 sama dengan sisi 12. Jadi bila soalan macam ni awak labelkan. Dia kata sisi 12. 12, 12, 12. Mana lagi 12? Kat sini juga 12. Dan permukaan condong CD, EF ialah segi 4 tepat. AED. AED. Okey. Jadi kalau awak tengok dia kata AED, keratan rentas seragam bagi prisma itu. Maksudnya yang kat tepi lah dinding dia. BDE. BDE. B. Mana D? BDE yang warna tu. BDE ialah satah berlorek di dalam prisma itu. Dia nak panjang DE. So kalau dia nak panjang DE, awak nampak ini DE. Kita kena tengok yang ini. Jadi awak tengok sini dia dah bagi 12. Okey, iaitu kita guna nilai di sini. Okey, lepas tu apa yang perlu awak tengok kat sini dia bagi ADE. A mana A? Ni A DE yang kat sini. Kalau biasanya bila kamu menjawab soalan ni saya galakkan keluarkan segitiga yang kita nak gunakan A DE. ADE dia kata 37 darjah. Jadi awak kena tahu A pergi E adalah 12. Okey. Kemudian dia kata EAD 45 darjah. So yang atas ni kita boleh cari 180 tolak kedua-duanya. Jadi awak dah dapat sudut. Soalan tanya panjang D pergi ke E. Guna rumus apa? Tengok ni. Guna rumus apa? DE. Sin. Ya, guna rumus sin. Sebab ada pasangan. Mana pasangan? 12 dengan 37 adalah pasangan. Mata bertentang mata. Itu pasangan. Okey? Jadi dekat sini, kalau dia dah keluarkan dia punya satah ni senang. Kadang-kadang dia tak keluarkan. Dia cuma bagi tahu, cari dia kata sudut di antara disebutlah satah-satah yang terlibat. Macam tu. Iman Zulkifli ada tak? Iman ada Iman? Tak ada. Kristina? Tak ada. Akram? Ada. Akram? Tak ada. Okey. Tak apa. Siapa lagi Aish? Ada. Ada. Siapa? Riz? Riz ada? Tak ada. Siapa? Irfan. Irfan. Irfan ada? Adam. Cari Irfan. Mana Irfan Adam? Tak join. Ada. Irfan dia pergi KL sambut birthday. Tak apalah. Ada je. Pandai-pandai je kan Irfan kan Adam. Irfan dia takut kau. Dia tak jauh. Dia kata Cikgu Saya Zalidah. tahu status kakak dek tu. Tahu saya tengok Tak adalah sambil Irfan dalam kereta tu katnya. Tak apa Irfan. Dia tak ada masalah. Sebenarnya kan ada je tadi pelajar yang cikgu saya ada tu ada ni. Saya faham kan malam minggu. Tapi sebab saya tak boleh. Saya tadi saya sebenarnya hampir cancel. Saya kata tak apalah nak buat esok malam. Saya kata tak boleh. Sebab besok pagi saya kena pergi ambil vaksin. Saya takut nanti saya tak sihat ke kan. Bila tangguh tu, dah tangguh-tangguh nanti saya takut tak buat. Sebab sebenarnya saya dah lama nak buat. Sebenarnya saya nak buat masa cuti lagi. Tapi bila tangguh-tangguh tu kan, sebenarnya tak baiklah benda bertangguh kan. Jadi saya kata tak apalah saya buatlah malam ni. Kan? Tapi ingat topik-topik yang saya sebut ni, yang saya sentuh ni, mungkin saya tak sentuh detail malam ni. Tapi saya akan sentuh detail
ikut nantilah saya akan bagi tahu. So tolong alert. Sebenarnya kelas saya akan buat setiap hari. Dia ada 3 grup kita. Isnin, Selasa dengan Rabu. Tapi saya faham kamu juga kena tengok tajuk buku subjek lain. Jadi pelajar tingkatan 4 awak tunggu je grup Telegram tu. Kalau saya kata tingkatan 4 malam ni join, maksudnya tajuk itu sesuai untuk kamu. Jadi kamu join lah. Tak apa kalau tak sempat. Kalau awak join, awak tak join, awak ada tuition lain. Okay, tak apa. Tapi kalau awak ada tuition lain, tuition tu tuition AdMed. Jangan pergi tuition itu. Awak kena ikut saya. Faham? Okay. Saya, kadang-kadang saya, mungkin Cikgu Zalati, mungkin Cikgu Yati Harun lah. Kami bertiga. Mungkin kita akan tukar-tukar. Buat masa ni sebab saya tak ada halangan apa-apa. Jadi, saya kata tak apa saya buat. Cikgu-cikgu pun hujung minggu kadang-kadang dia ada hal. Jadi, saya buat. Okay. So, ini segitiga. Saya akan ulang lebih detail. Sebab segitiga ni ada ambiguous case. Kalau saya nak terang semua, nanti saya tak sempat sentuh dekat tajuk-tajuk yang lain. Sebab saya nak sentuh sikit-sikit. Macam tu. Sekarang pukul berapa dah? Dah pukul 10 dah kan? Okay. Korang kan macam baby, pukul 10.30 nak tidur kan? 10.30 Betul? kan? 10.30 tidur, pukul 11.30 bangun, lepas tu main game. Kan? Adam 4A sihat dah belum? Adam 4A. Siapa ada kontak? Ya cikgu. Bukan kau Oh, saya Wah. salah. Malu. Tutup mata. Tutup. Malu. Okay, nanti cuba tanya Adam tu. Saya lupa pula tanya. Hari tu dia tak sihat. Okay, ni nampak tak? Inilah. Yang saya takut tajuk ni bila macam ni. Kalau dia keluar yang atas ni je tak apa. Bila masuk ini, ya Allah. Kamu dah lupa tau. Macam AdMed dengan Maths. Tahun ni hampir sebulan. Awal bulan dengan hujung bulan. Jadi nanti kamu dah lupa dah hukum-hukum ni. Kan segi 4 gitaran hukum kat depan ni. Semua dah buang dah. Jadi sebab tu saya ready juga dengan tajuk pengaturcaraan linear. Okay, Cikgu. Ya. Ada orang tidur dalam kelas cikgu. Siapa engkau? Tu buka kamera aku. Siapa? Mesti dah tutup dah. Tak, dia buka. Cikgu, Ya. ada yang nak masuk. Okay. Masuk saya tengah ni. Ni saya. Kan ni Naim ni kan. Dia pandai dia. Cuba video dia tunjukkan tak? Dia tak tunjuk video dia. Okay. Suruh masuk. Saya stop slideshow. Tak ada pun Yasmin? Dah. Izzul ada pun. Izzul aku panggil senyap Oh iya, Naim dengan mengakunya tu saya dah tidur. Okey, tak apalah saya tak buat slideshow sebab ada yang nak masuk nanti. Okey, so ini ni tajuk segitiga. Okey, jadi dekat sinilah nanti saya takut pelajar tak okey. Yasmin, siapa nak masuk? Tak masuk pun? Ni tadi Dahlia ada nak tukar. Lepas tu dah? Masuk. Dah masuk belum? Tak tahu dia diam je. Diam je. Okey. Sebab saya nak besarkan tak boleh ni. Sekejap boleh tak? Okey. Macam ni kan? Jadi, bila kat sini nanti saya takut kamu dah lupa dah. Kan? Apa dia punya hukum segi 4 kitaran dalam bulatan. Sepatutnya you kena tahulah opposite angle dia, apa nilainya. Kadang-kadang dia akan ambil sudut yang berada dekat lilitan dengan dekat pusat. Semua tu maths kamu. Jadi, dah lupa. Jadi, saya takut kamu lupa. Okay. Next, kita tengok. Ini pun 3 dimensi. Okay, 3 dimensi. Saya akan sentuh lebih lanjut lepas ini. Okay, untuk next class Okay, ni. Saya nak sentuh yang ini. Okay, yang ini pelajar tingkatan 4 tak belajar lagi sebab ni. Tapi saya nak awak tengok supaya awak nampak apa dia. So, kita akan tengok lakaran graf. Tadi kita dah tengok linear law plot. Ni lakar. Lakar ni awak ingat nanti pelajar tingkatan 4 kamu akan tengoklah insyaAllah. Saya dengan Cikgu Yati biasanya kaedah tak jauh beza. Biasa
kami akan share supaya pelajar tak confuse. Jadi ini lakaran graf. So kita akan tengok graf kita ada berapa jenis. Okey, jadi trigonometric function. Okey. So lakaran graf kita ada y equals to a sin bx tambah c. Ada y equals to a cos bx dan ada juga tangent. Okey, jadi awak tengok kat sini. Alamak, sorry tadi ada yang saya tak sempat tukar dalam bahasa Melayu sebab ni dulu slide ni saya dah buat lama dah ni. Ini slide 2016 tak silap saya. Jadi masa tu dalam PPSMI lagi, so dia ada lagi dalam ada bahasa Inggeris. Jadi slide saya tak perasan pula tadi, saya tak tukar. Jadi ini bilangan putaran. Okey, saya harap pelajar tata 5 okey sebab ini lakaran graf. Okay, siapa yang tak okey nanti bagi tahu, awak boleh tengok balik. Sebab lakaran graf ni saya ada buat video khas untuk tajuk lakaran graf sebab saya rasa kaedah yang saya gunakan ni sangat mudah. Okey, tak payah menggunakan formula. Okey, jadi ini dia. Okey, kita akan tengok graf dia ni. Ini you tengok graf sin, graf cos, graf tangent, ini dipanggil graf sin. Nampak A is your nilai maksimum atau nilai minimum. Okey, dan B ni adalah bilangan putaran antara 0 sampai 2 pi. Kalau kalau ni nampak ni, ini 1 putaran, ini 2 putaran. 1 putaran iaitu apabila dia lengkap membuat macam satu bentuk bulatan. Jadi kalau kalau B dia 2, maksudnya kita akan buat 2 putaran. Kalau B dia 3, kita akan buat 3 putaran. Dan dia tu sampai ke 2 pi. Okey, so awak tengok lepas ni saya ada, ni dia, you tengok y sama dengan 3 sin 2x. So tengok mula-mula nampak. Soalan sekarang dah tak ada garis, kata jawapan awak bukan dalam buku jawapan. Ini bererti dah tak ada garis-garis. Nak awak gunakan sebagai skala. Jadi macam ni lah nanti kertas warna putih. Ini warna hijau kan. So nanti kertas putih, awak buat garis dulu macam ni. Tak payah buat garis putus-putus pun tak apa. You tanda je sikit. Okey, tanda apa? Nampak? 3. 3 nak letak kat mana? Yes, dekat atas dengan dekat bawah. Okey, sebab kita tak ada garisan. Ruangan jawapan tak ada garisan. Tapi tak tahulah kok tiba-tiba untuk ruangan jawapan awak dia buat garisan lah tajuk graf ni. Tapi rasanya tak lah. Okey, kemudian seterusnya 2. 2 ni maksudnya kita akan buat 2 putaran. 1. Okey, next. 2. Tapi nanti masa buat tak payahlah tukar warna. Ni 1 putaran, 2 putaran. Untuk berapa? Untuk 360 darjah. Ataupun 2 pi. 360 atau 2 pi. 0 dan 360 wajib letak. Antara 0 dengan 360 kat sini 180. Ataupun pi. 360 2 pi. 180 adalah pi. Nak letak tak kat sini? Tak wajib. Letak boleh, tak letak pun tak apa. Okey, seterusnya graf cos. Graf cos. So pelajar tingkatan 4 nanti awak belajar tajuk ini juga. Okey, graf cos. So 0 dah letak. Sama juga letak 2 dengan negatif 2. Okey, nampak? Cos ni nampak? Ni yang istilahnya selinga. Tapi awak jangan buat macam ni Sebab ini dia ni macam ni okey. Dia ada macam tu. Jangan sampai tweet ke bawah ni. Tak mau. Dia kena yang sebelah sini. Okey. Jadi kalau awak tengok sebab ini slide ni dia tak tunjuk lah. Sebenarnya kan biasanya saya suruh awak tandakan sini kan. Saya suruh awak tandakan. Supaya nanti graf awak akan sama saiz. Macam tu kan. Jadi tandakan. Ini dia tak tandakan sebab ni nampak dia buat je terus. Yes. Ini lari sikit kan. Tapi maksudnya awak ukur lah. Jadi saiz sama. Cos ni macam tangent. Ramai budak akan salah kat sini ni. Sebab dia buat ini pergi sini sama saiz. Sedangkan ini saiznya dekat sini. Jadi yang dimaksudkan sama saiz dia berada di sini. Tengok ini. Dari sini ini. Dan dengan ini mesti sama saiznya. Mesti sama saiz dia. Okey, di situ. Jadi awak kena buat anggaran sebab dia laka.
Bukan plot. Kalau plot kena buat dekat kertas graf. So dia lakar. Okay, letak 2 pi. Okay. Sorry je Sekarang awak tengok. Tadi graf kita graf positif. Okay, negatif macam mana? Ke bawah. Asal tadi positif. Yang mula-mula tadi positif. Sekarang bila graf tu negatif, tengok ni. Yes, itulah negatif. Tapi maksudnya garis putus-putus tu tak payahlah buat. Ni saya nak tunjuk kalau graf tu negatif 3 sin 2x. So, macam ini. Okay, begitu juga dengan cos. Dia ada modulus. Apa maksud modulus? Okay, iaitu apa-apa yang berada di bawah, kita akan naikkan atas. Ni tak ada kosong wajib ada kosong. Wajib ada kosong. So, maksudnya saya akan naikkan atas. Naik atas, naik atas. Jadi yang bawah tu padam. Itu masuk modulus. Itu graf dia. Okay. So, saya harap kamu ingat lagi. Okay, graf cos. Kat sini markah. Ni saya buat lagi sekali. Ni ada tunjuk. Okay, ni macam tadilah. Ni nampak tak dia letak senggat-senggat macam tu. Tu dia. Ni cantik. Yang besar ni cantik. Okay. Okay, kenapa? Sebab graf tu ada pantulan ke atas. Okay. Jadi yang garis putus-putus ni nanti akan hilang lah. Kita akan buang garis putus-putus. Dalam peperiksaan, garis putus-putus ni nak kena buat ke? Tak perlu. Tapi ni awak nampak tak? Ini tak nak Ini tak nak. Sebab apa tahu? Ini dia bercantum. Sebab sebenarnya ni kan dia tebal sangat. Okay, jadi graf ni bila dia pantul, tak nak macam tu tahu. Dia macam ni tak mau. Dia macam ni. Dia macam tu. Tajam macam tu. Ni tak nak nampak dia bercantum. Kalau dia dekat paksi X ni macam ni, tu baru cantik. Okay? Jadi, benda-benda tu awak kena alert lah. Okay, ni sama je. Semua lakaran graf. Banyak slide saya yang ni memang banyak contoh untuk lakaran graf. Okay, inilah bentuk soalan lakaran graf. Okay? Jadi, kalau awak tengok tadi, okay, saya ulang sedikit tadi. You kena tengok tadi mula-mula. Mula-mula tajuk apa tadi kita kena tengok? Tengahtan 4. Tajuk apa kita tengok tadi? Tengahtan 4. Nombor indeks. Hukum linear. Oh. Okey, hukum linear. Okey. Lepas hukum linear, kalau awak tengok tadi, kita pergi dekat vektor. Okey, vektor. Tapi tak apalah. Maksudnya, tak adalah mestinya awak ikut yang ni. Ini saya memberi pemberatan. Maksudnya, kena utamakan tajuk-tajuk ini. Okey, so 2. Ini pelajar tingkatan 5. Taburan kebarangkalian wajib dikuasai dengan baik. Sistem persamaan, dua-dua tingkatan kena kuasai dengan baik. Lepas tu, nombor indeks. Tapi tak apalah nak jawab nombor indeks dulu sebab nombor indeks tu kan duduknya dekat bahagian C. Tadi saya dah kata kita jawab bahagian C terlebih dahulu. Okey, penyelesaian segitiga. Jadi pelajar tingkatan 4 wajib 2 tajuk ni. Sebab you tak belajar lagi 2 tajuk itu yang berada di tingkatan 5. Okey. Penyelesaian segitiga nanti saya akan sambung lagi Okey, so itu trigonometri iaitu melibatkan lakaran graf. Jadi kalau awak tengok trigonometri ni sebenarnya soalannya biasanya ada pembuktian. Ada pembuktian. Jadi awak nampak tak markah dia 3. Pembuktian ni markahnya 2 ataupun 3. Awak tengok yang bawah 7 markah. Awak rasalah awak nak kejar 3 ke nak kejar 7? Tujuh. Ya, kejar tu 7. Jadi dekat sini 7. awak ya lambatnya. Okey, you tengok you buat graf y sama dengan sin 2x. Jadi walaupun kita tak dapat buktikan, contoh tak dapat buktikan, tak apa, jangan nangis. Biarkan pembuktian tu tak dibuktikan pun tak apa. Okey. Jadi dekat sini apa yang perlu buat? Tengok ya, kita akan gunakan you tengok dekat sini negatif 2 ni. Sebiji sama dengan yang ini. So ini bererti dia tu adalah 2
Negatif sin bla 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 dia adalah sin 2x. Macam tu. Sama dengan negatif 1. Jadi apakah sin 2x? Sin 2x adalah y. So dia 2y sama dengan negatif 1. Maka y negatif 1/2. Macam tu. Okey, ramai pelajar biasanya persamaan tu kan ada kecerunan. Tapi kalau persamaannya tu dapat y sama dengan 4, y sama dengan 5, awak jangan risaulah. Maksudnya dia akan sentuh garisan macam tu. Untuk kamu cari dia punya bilangan penyelesaian. Okey, so maksudnya dekat sini wajib dikuasai. Topik ini wajib kamu kuasai sebab topik ini mudah. Boleh? Okey. Ini masih Boleh. okey, ni yang sama lagi. Jadi kalau awak tengok kamu akan nampak ni pembuktian tangent. Tangent jadi tak perlu buat pembuktian sebab pembuktian ini 2 markah je. Teruslah pergi yang 6 markah. Okey, yang jadi pelajar tingkatan 4 tak belajar lagi tajuk ni. Okey, so kita maksudnya tak apalah, ni nanti awak tengok untuk pelajar tingkatan masa awak tingkatan 5. Okey, jap Alamak. Saya mana slide tu? Alamak, kejap saya nak keluarkan kuadratik. Okey. Tapi di mana? Okey, Sat. So dalam tajuk-tajuk ini, so pelajar tingkatan 5, awak dah kena tahulah mana topik yang saya kata wajib kamu kuasai tapi kamu tak okey lagi. Cuma dekat macam sekarang yang saya tunjuk ni, slide yang saya tengah tunjuk, dia ada persamaan Gauss tau. Tapi itu adalah salah satu kaedah. Nanti saya akan cari info sama ada nak memberi penekanan ataupun tidak dekat yang itu. Okey, jadi kalau kita balik pada tajuk tadi. Okey, mana tajuknya? Okey, balik pada tajuk-tajuk ini. So, kalau awak tengok pada tajuk-tajuk ini. Okey, ini tadi yang saya kata dia ada 16. Okey, ada 16. Tapi sebenarnya dia 18 topik. Jadi, macam tadi saya dah tunjuk pada nombor indeks, penyelesaian segitiga, hukum linear, vektor, sistem persamaan. Nampak janjang saya tak beratkan sebab janjang ni biasanya memang soalan berjela-jela. Dia cerita pasal ukuran lah, pasal gaji lah semua kan. Okey, tajuk pembezaan. Jadi yang ini semua tingkatan 5, trigonometri juga tingkatan 5. Jadi untuk pelajar tingkatan 4, okey, nanti saya akan buat lagi tajuk fungsi semua ni. Pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 join sekali lah untuk kita tengok pasal fungsi dan fungsi kuadratik. Di mana kamu kena saya terlupa nak keluarkan slide dia. Tadi saya dah, kalau saya nak keluarkan slide dia panjang. Sekejap saya cuba. Sebab dalam saya punya laptop ni, dia ada 2 user. Saya lupa saya masuk dekat sebelah mana tadi. Alah. Saya rasa dekat yang satu lagi. Okey, tak apa, saya akan gunakan slide itu untuk kelas seterusnya bila kita buat tajuk yang melibatkan tajuk fungsi kuadratik semua. Okey, saya nak sharekan link kehadiran. Okey, saya saja je sharekan link kehadiran lambat. Okey, dan saya memang akan share link ini di sini saja. Mana dia? Okey, tadi ada 104, so mungkin dah ada yang terkeluar. Okey, so ini link kehadiran. Tuliskan nama dengan awak pilih kelas awak saja. Okey, sebelum saya stop, ada apa-apa soalan nak tanya tak? Okey, dekat 2 jam. Saya target memang sepatutnya 1.5 jam je dah okey dah. Okey, tapi ni ada dekat 2 jam. Okey, ada apa soalan nak tanya? Okey, tolong isi kehadiran. Link kehadiran saya dah bagi. Okey, link kehadiran saya dah bagi. Jadi tolong isi kehadiran. Okey, ada soalan tak? Ada soalan? Saya buka soalan nak tanya sekiranya ada yang ingin bertanya. Boleh buka kamera tak? Saya nak ambil gambar. Boleh buka kamera tak? Boleh.
Okey, buka kamera jap. Okey. Tu Adam je lah buka kamera. Buka kamera. Okey, try buka kamera sekejap. Kak bersiap sekejap untuk bagi masa buka kamera. Buka kamera. Sekejap Okey, Pat. Buka kamera sekejap. Ya Allah, senyap semua. Sabar je lah. Okeylah. Ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, saya nak stop dekat sini. Okey, tahniah pada yang join. Dah tak nak buka lah pula kamera. Alhamdulillah. So, semua dah isi kehadiran dah? Dah isi dah? Dah. Dah, okey. Dah, Ego. Okey, jadi saya stop dekat sini. Okey, Aziz, cukup-cukuplah makan Aziz. Kalau kau jadi macam kat gambar tu, padan bukan kau, Aziz. So, saya stop dekat sini. Tahniah, terima kasih. So, kelas-kelas seterusnya awak akan ikut saja dalam grup yang saya akan bagi tahu. So, saya akan bagi tahu dalam grup Telegram sekolah. Ikut tingkatan 4 lah, tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okay, so itu dia pendedahan yang saya berikan berkaitan kertas 1 dan kertas 2 dan keutamaan topik-topik yang perlu kamu jawab. Okay, so saya stop di sini. Okay, so jumpa lagi next class. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih, Ego. Assalamualaikum. Salam. Thank you very much opponent and my opportunity, Ego. Sama. Totak mulut dia. Okay, bye. Assalamualaikum.